Recording in 3, 2, 1, go. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita di Station Podcast untuk Apa Kata Muda. Dan topik yang kita ada malam ni is that kita nak bincang pasal War on Sugar yang telah diumumkan oleh PMX masa belanjawan hari tu. So, hari ni kita ada dua guest, Cheddar dan juga Zarul. Cheddar, macam mana? Okey eh? Okey. Okey eh. Hari Banyak ni benda nak cakap ni. Hari ni dekat mana? Hari ni apa? Hari ni daripada mana? Oh, hari ni I work from home juga. Work from home juga Okey memang bestnya kerja work from home. Lepas cuti Deepavali ni dia macam like orang tak ada mood lagi nak kerja. Oh, menarik. Cuti Deepavali pun orang lain pun tak ada mood Kita Malaysia, come on. Kita celebrate semua festival. Saya setuju dengan kenyataan Cheddar. Betul. Lepas tu kita also ada Zarul. Zarul daripada mana Zarul? Saya daripada Bukit Jalil. Bukit Jalil Daripada rumah ni? Daripada rumah. Semua ni. work from home lah hari ni Oh, Zarul pun work from home Ya, senang. Oh, senang Work from everywhere Sambil makan sebenarnya. buah Oh, work from everywhere. Ya, home. Ya. Ada working hours yang set dah tak? Tidak ada. Tidak ada Memang lantak kau Kita pulun lah masa muda ni. Bagus. 10 masa muda. Ya. Okay, hari ni sebenarnya kita nak cakap pasal War on Sugar tadi. Ya. Yang diumumkan oleh PMX masa pembentangan belanjawan hari tu. So, War on Sugar ni essentially apa dia punya issue is that dia akan naikkan, kerajaan akan naikkan excise duty untuk minuman bergula so that dia nak encourage people untuk choose a healthier lifestyle. Contohnya, macam kalau kita pergi kedai mamak, instead of kita order teh tarik, maybe kita order ais kosong. Instead of kita order matcha latte, kita order ais kosong. Ya. Itulah dia punya mindset dia kan. Walaupun saya tak tahu matcha latte tu sihat ke tak, tapi that's the mindset lah. So, saya nak tanya pendapat both of Zarul and Cheddar ini. So, apa you guys punya pendapat on War on Sugar ni? And whether benda ni akan successful ke tak? So, maybe Zarul dulu. Saya rasa Cheddar dulu lah. Woman first. Macam tu ke? Kita gentleman sikit lah. Okay. Cheddar dulu. Dia dah pass kat you? Okay, personally I am all for it sebab personally struggle lah nak lose weight, nak cut sugar and all that thing. And one of the main thing I rasa ni memang benda ni penting sebab I rasa semua orang tahu Malaysia nombor 1 negara obesity dalam ASEAN. And it's been years. Sorry, Southeast Asia. Southeast Asia is ASEAN. Betul. Nombor 1 tau. So if this is not worrying, I don't know what is lah. So government, I rasa kerajaan kita rasanya ini adalah dia punya nak cakap last effort pun tak boleh juga sebab orang bila kerajaan naikkan tax ni mesti akan cakap naikkan tax, gaji tak naik. Naikkan macam-macam, gaji tak naik. Tapi on the bright side, for me personally, who struggle to cut sugar and all that, I rasa benda ni memang akan membantulah untuk kurangkan order minuman manis, makanan manis dan sebagainya. Sebab kadar diabetik di Malaysia, kadar obesity di Malaysia, and it's worrying for our younger generation. Sebab kalau kita tak cut now, and it's been like generation passed on to us, sampai bila kita nak mewujudkan generasi obesity ni lah. And so for me, I rasa sebab pengenalan teks kata sugar ni has more pros than cons. So kalau I've been sitting like thinking what is the cons of government introducing this tax. I can't come up with any, but you have to ask macam like pengusaha gerai ataupun pengusaha bisnes sebab diorang lagi tahu tax ni apa efek dia pada mereka, pada pengguna. Sebab kita pengguna, kita just nak yang terbaik untuk diri kita, kesihatan kita dan sebagainya. So, untuk orang yang mengusahakan kedai makan semua tu, maybe ada perspektif lain lah. I see. Yeah. But for me, I'm all for it. Tadi macam Cheddar ada kata kan, you struggle untuk cut sugar out of your daily life kan? Yes. In a day lah, contoh kalau you makan, you selalu order air apa? Kalau kat restoran, memang I order contoh limau ais kosong. Ais kosong, tapi it's not just about that. It's when you travel or when you are at work, when you don't have that choices. Contoh kan banyak sekarang kedai, beli air kosong pun dah 80 sen tau. So tambah 40 sen, RM1, RM20 you dapat air limau ais, you dapat sirap ais. So orang akan fikir, kenapa lah aku tak bawa je air kosong kan? Betul. Kenapa I nak bayar 80 sen untuk benda yang kos yang you boleh bawa sendiri pada rumah? So kebanyakan Malaysian nak cepat, nak benda yang tak macam banyak masa ambil kan. So order je lah air yang memang dah tersedia, yang senang nak dapat lah. Betul. I agree. Zarul pula macam ni? You kalau keluar makan selalu minum air apa? Saya bila keluar makan minum air apa? Saya setakat ini saya sudah amal sejak tahun 2018 sehingga sekarang. Ni yang keluar before.
2018 sampai sekarang, iaitu memang saya tidak minum dah air manis. menarik. So tapi hujung-hujung Raya-raya macam mana? dia adalah time-time sahaja yang saya minum air manis lah. Kalau orang hidang air manis tu, kita tak boleh nak buat apalah. Kan? Tapi cerita menarik pasal cukai kepada air gula ni kan. Tapi kita kena tahu juga background dia, kenapa diperkenalkan cukai ni. Betul. Itu satu. Ceda pernah sebut tadi berkenaan dengan kita punya kadar obesity kita tinggi, kita punya cost untuk cover penyakit-penyakit, contohnya diabetik, untuk buat rawatan dialisis. So semua benda ini memerlukan kos yang tinggi. Betul. Okay. So kalau kerajaan just nak buat satu untuk membuatkan rakyat dia sihat, dia tidak boleh hanya buat kempen. Sebab kempen ini dia tidak secara wajib. Kempen ni tak berjalan kan? Dia berjalan, tapi Longevity dia dia tak secara Tak efektif. sukarela. Okay. So sebab untuk tambah untuk buat cukai ni, dia memang semua orang akan kena cukai lah. So dia tidak akan boleh lari. Dan benda itu adalah benefit to the kerajaan sebagai pendapatan tambahan, tetapi ia akan membuatkan rakyat itu rasa ada tambah cukai ni, so aku kena nak minum air manis, aku kena teringat benda tu. So aku kena keluar duit lebih kan. So dia punya, untuk mendidik rakyat itu, dia perkenalkanlah cukai ni. So dia bukan setakat buat kempen-kempen ataupun kita buat program larian ke apa benda, tidak. Tapi cukai itulah salah satu untuk mendidik rakyat. Okay. So dan fenomena negara kita pula pada hari ini adalah kita kedai yang buat air manis ni, setiap derek rumah kedai dah ada satu. Contoh kedai mamak lah. Mudahnya buat kedai jual air manis. Saya contohlah, ada kedai aiskrim pun dah banyak. Yang tu kan. Betul. Bawa batu Kan? lah. Dan benda itu dah jadi barang murah. Betul. Mampu milik. Mampu milik. Dan bila benda tu mampu milik, ramai consume, dia memang tak nampak sekarang. Tapi masa 10 ataupun 20 tahun akan datang, dengan kosnya dialisis ataupun kos untuk hospital semua tinggi, so dia akan beban balik kepada masyarakat ataupun rakyat lah. Betul. Dan beban juga kepada kerajaan, yang mana kita tahu kos kesihatan negara kita, kerajaan kita paling banyak cover. Kan? Berpuluh bilion untuk cover kos. Doktor pun tak cukup. So bagi aku, cukai ini bukan hanya setakat kita nak tambah pendapatan kerajaan, tidak. Saya rasa tidak begitu. Dia ada dua tujuan lah. Satu daripada kita tambah cukai, tambah pendapatan. Satu lagi adalah untuk mendidik rakyat. Betul. Dan bagi aku bagusnya cukai untuk tambahan untuk gula ni adalah untuk membuatkan pengeluar ataupun kedai-kedai yang membuat benda ini, dia tidak akan sewenang-wenangnya buat benda ni secara besar-besaran. Kan? So sebab untung daripada, sebab saya pernah baca lah, kedai aiskrim tu sale dia satu hari saja mencecah ratusan ribu. Sale. Sale saja Ratusan ribu satu hari tau. Maknanya sebab dia boleh buat, sebab benda tu murah. Betul. Orang Dan pergi. dia boleh buat ratusan ribu one day. Cuba bayangkan tau. So kalau katakan kerajaan dapat cukai daripada situ, banyak sebenarnya boleh cover tu. Betul. Kan? Saya setuju. Dan disebut di dalam belanjawan, setakat bukan hanya mengenakan cukai, tetapi Perdana Menteri sebut bahawa cukai tu ke mana. So dia buat kempen untuk kesihatan contohnya, dan juga untuk cover kos-kos kesihatan hospital kita lah. Itu yang poin saya adalah bagus, maknanya selain daripada cukai tambahan pendapatan pada kerajaan, tetapi dia juga ada satu yang membuatkan mendidik rakyat kita untuk lebih sihat, hidup secara lebih sihat. Ya. Menarik. I mean, you bagi that as example from dua side, macam side kutip cukai dengan side mendidik rakyat. I mean, menarik lah. Tak pernah terfikir pasal benda tu. Ya. Sebenarnya sepatutnya itulah gunanya polisi, saya rasa. Yes. So polisi ini tu bukan hanya kerana kita, kalau bahagian cukai lah, bukan kerana nak tambah pendapatan. Betul. Tapi polisi yang baik itu, dia mesti ada
banyak angle yang cover. Macam tu. Tapi kan pasal cukai minuman bergula ni, ada ke negara-negara lain yang buat benda lah ni and benda ni successful ke kat negara diorang? Sebab contoh kan, kita orang Malaysia ni kita memang sukalah minum teh tarik, minum teh ais limau, macam-macam jenis air manis, air sirap, gaya tu wajib ada kan. So rasanya benda boleh ke benda yang maybe successful dekat tempat lain dia akan successful dekat negara kita? Sebab kita kena consider kita punya cultural punya cara juga. Betul? Kalau nak tambah sikit apa yang Zaro cakap tadi, sebab tu ada pepatah cakap mencegah lebih baik pada merawat. Okay. Dalam kes ni ada study yang menunjukkan gula ni sebenarnya dia punya percentage addictive tu lebih tinggi sebenarnya daripada dadah. Sebab tu ada banyak negara yang dah perkenalkan tax sugar ni even like a decade ago. Macam I baca masa belanjawan dikeluarkan, ada orang buat counter argument lah, Malaysia a bit too late although we are number one diabetic country and all that. Sebab Mexico dah start 2014 dan UK dah start 2018 kalau tak silap saya. And kadar peratusan pesakit diabetik dan juga kadar peratusan doktor dan duit yang digunakan untuk merawat pesakit-pesakit diabetik ni, boleh nampak lah dia punya peratusan tu menurun dekat negara-negara ni. Maybe ada banyak lagi negara. Tapi ASEAN nak cakap Malaysia adalah antara yang agak lambat sebab walaupun kita nombor 1% masyarakat yang tak sihat, kerajaan kita ambil langkah ni agak lambat tapi better late than never. In this situation, sebab kalau mengikutkan apa yang argument Zaro cakap tadi tu, bukan je pasal faktor kesihatan, faktor doktor tak cukup ataupun faktor kita nak dapatkan masyarakat yang lebih sihat pada masa akan datang. It's a proven fact that sugar ni maksudnya tak sihat pun untuk, tak kisahlah you ada genetik, kalau parents you ada diabetic ataupun parents tak ada genetik pun, our way of living, our diet, everything affected whatever the final outcome. So I rasa memang cukai ke atas gula ni memang sangat-sangat dialu-alukan lah sebenarnya. Untuk, I mean like dari perspektif rakyat. Perspektif macam untuk pemilik perniagaan semua tu, itu different lah. Kita tak boleh nak cakap sebab diorang pun ada diorang punya, you know, own effects and all that. Tapi untuk rakyat, I think untuk Malaysia memang bagus lah ada tax. Ya, cuma point Adam tadi adalah adakah benda ni efektif pada rakyat? Kan soalan dia akan jadi ke tak? Jadi ke tak? Okay. Malaysian culture sikit lah. Mana-mana dasar lah. Dia announce ni best lah. Bila kita announce ni memang best lah. Cuma the hardest part is pelaksanaan lah. Betul. Itu two different thing lah kan. Cuma kena pula culture negara ataupun ASEAN ni dia berbeza dengan kalau you nak compare with Mexico and so UK. Dia punya tahap kesedaran kesihatan tu pun berbeza-beza juga kan. Kan. So harapnya adalah bila dapat pendapatan yang lebih daripada cukai sugar ni nanti, mungkin daripada pihak Kementerian Kesihatan ataupun kementerian-kementerian yang terlibat, contohnya dengan keluarga ke apa ke, came out with macam mana kita nak mendidik masyarakat itu bahawa bagaimana nak menjalani gaya hidup yang sihat. Betul. Okay, kan? Sebab satu lagi adalah makanan kita ni bukan hanya, okay, try compare lah kan, makanan Europe ataupun Barat dengan makanan sini. Diorang punya masakan lain, dia tak bergula sangat. Dia just mungkin makanan, minuman je kan. Kita ni air manis, makanan kuih manis, gulai pun manis. Contoh lah kan. Kau Kelantan lah kan. Contoh kan. So maknanya dia bukan satu je minum benda tu je yang manis. Dan contoh mana kalau berbalik pada point saya tadi, kalau katakan kita dapat pendapatan yang lebih tadi daripada cukai, maknanya kita mungkin kena buat do something, campaign ataupun cara macam mana untuk membuatkan diorang tahu gaya hidup sihat tu macam mana. So dia tak boleh macam just kau tak minum manis je kau dah sihat. Pun salah satu. Nanti conceptual tu dah berbeza pula kan. So dia nak jadi tak jadi ataupun pelaksanaan tu dia kita kena cuba dulu yang ni macam mana. Mungkin ada pengurangan dan dia punya timbal balik tu adalah untuk kita cover kos-kos kesihatan everything. Dan masa tu kita tengok balik, mungkin 1 tahun ataupun 2 tahun
benda ini, kita tengok balik benda tu berjaya tak menurun kadar kesihatan. Sebab kesihatan ni kita tak boleh juga tengok dalam 1 tahun je, tak boleh. Sebab benda tu kita minum ni, kita tak sakit besok kan. Betul. Mungkin dia sakit 20 tahun, 10 tahun tadi akan datang. So pelaksanaan tu, itu yang kena tengok macam mana diorang nak sustain ataupun nak mendidik rakyat tu gaya hidup lebih sihat tu macam mana. Ya. Okay. Ni maybe last question lah untuk Zarul lah. Sebab Zarul tadi kata you since 2018 you tak memang jarang minum air manis lah kan. Macam mana nak sustain gaya hidup yang tak minum air manis ni? Contoh kalau contoh pergi mamak, akan order teh tarik. Aku akan order teh tarik. Macam no matter what, aku akan order juga teh tarik. Nak bagi sedap hati, order ais kosong lah. Tapi that temptation untuk order minuman manis ni, macam mana nak overcome dia punya temptation ni? Itu mungkin kita kena buat siri podcast yang kesihatan lah kan. Tapi maknanya tipnya adalah dia sebenarnya benda ni memang betul-betul mental lah. Dia satu je, mental je sebenarnya. Kuat kat mental lah. Sebab kau kena bayang benda tu paling buruk. Sebab kita ni benda buruk je yang kita akan macam memberi kesedaran pada kita. So maknanya kita order je air manis tu, kau akan sakit. Ada macam tu je. So nak order teh tarik, nampak kaki kena potong lah. Dia macam tu je. Tak payahlah macam berlapik-lapik kau minum gula ni tak payah. Aku cakap je benda ni memberi kesan kau 10 tahun akan datang, kau akan sakit. Dah. Kalau kau tak nak yang tu, tak payah minum. Betul. Aku punya cara ekstrim sikit lah. Nak tak nak kau macam tu lah. Okay, menarik. Ceda ada nak tambah apa? In short, Adam, sebenarnya Zarul cakap mental you tak kuat. Okay lah, tak apalah. Tapi dia ada cara. Dia ada cara ya. macam mana kita nak didik tu. Ya. Tapi secara ringkas yang saya cakap adalah, dia kena daripada sini dulu. Yes. Cakap pasal campaign awareness, sebenarnya Malaysia punya government dah start more than 20 years ago tau. Sebab tu I tak tahulah kalau ada millennial yang dengar podcast ni. Confirm korang ingat iklan kat TV yang setiap kali muncul, bukan dengan iklan orang potong kaki je, setiap statistik diabetik sebab dia suruh kurangkan gula. Siapa yang ingat masa kita kecil-kecil dulu ada iklan setiap kali keluar. Dia punya tagline tu sampai bila-bila pun I tak akan lupa. Walaupun sampai sekarang tak boleh nak kurangkan sugar, tapi I ingat dia punya tagline tu, kurangkan gula dalam minuman, tambahkan manisan dalam senyuman. Tapi 30 tahun selepas tu, Malaysia still nombor 1 negara kurang sihat di Asia. Dia baca separuh je lah. So macam Zara cakap lah, campaign awareness tu dah banyak. Implementasi tu, maybe kita perlukan lebih ramai pemimpin yang menunjukkan gaya hidup sihat seperti adalah beberapa ahli parlimen yang sering berbasikal. Ya, saya rasa saya kenal yang tu lah. Saya rasa Kita kena sebut sebut yang tu yang tu okay. Rasa So, kita sebut je kena lah lebih nama dia. ramai lah. Lebih ramai. Macam Sadiq tu, MP YB Syed Sadiq, sebab dia lebih ramai orang muda mengamalkan gaya hidup sihat. Mengamalkan gaya hidup sihat bukannya exercise je, kena jaga makan, jaga tidur, mental health, everything lah. So in short, campaign awareness ni tak berjalan kalau tak ada implementation. Menarik. Since mental saya tadi dah kena tuduh tak kuat, so saya nak tutup lah episod ni. Saya dah merajuk lah lepas ni kan. Okay, thank you Zarul, thank you Syeda untuk join episode ni. So ini je episod kita untuk hari ni. So catch us in the next episode. Yes. Kurangkan gula. Tak habis-habis dengan dia punya. Come on.